PKP yang baru ni baru saya tahu. Rupa-rupanya ada juga negeri yang masjidnya masih tak boleh berfungsi, tak boleh ada majlis-majlis, tak boleh ada aktiviti agama. Baru saya tahu. Jadi pada imam-imam, pada ustaz-ustaz, pada orang-orang arif, kan, selama ni masjid kita tak dibenarkan majlis-majlis agama. Ada negeri yang mana masjidnya masih kekal. Seawal bulan 3, bulan 4, bulan 5, 6 tu sampai dah datang PKP baru ni. Di mana majlis-majlis agama tak dibenarkan, berskala kecil dan sebagainya. Saya tanya, dah buat semua tu, kan? PKP datang balik, dah buat semua tu. Virus masih ada lagi. Nampak tak? Dah buat semua tu. Allahumma salli ala Muhammad wa asmat. Macam-macam mana kita dah buat, kan? Kan kalau kita pening kepala, kita ambil pil, kita ambil Panadol, tapi pening kepala kita tak selesai. Adakah kita akan ambil Panadol yang sama lagi? Nampak tak, kan? Bila kita sakit perut, kita letak minyak cakapak. Minyak cakapak lah, minyak parang lah, minyak cap bulur, tak kisahlah minyak apa pun. Letak kat perut, tapi tak selesai perut. Sakit tak selesai lagi. Adakah kita akan guna pendekatan yang sama? Allahumma salli ala Muhammad wa asmat. Dan benda ni akan berterusan sebab selepas sebulan kita akan keluar balik rumah. Selepas sebulan kita akan keluar rumah. Takkan kita kurung sepanjang hayat, kan? Kerajaan mampu ke nak tanggung rakyat, kan? Kalau tahun 60-an, 70-an, awal 50-an, 60-an, dan awal selepas mereka, saya rasa kita mampu sebab kita masih kaya. Minyak kita masih banyak, biji timah kita masih ada, kan? Getah kita masih beratus-ratus ekar, kan? Masa Tun Abdul Razak. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kan? Sekarang kita bukan negara kaya lagi, kan? Kita memerlukan duit, kita buat pusingan duit. Dari sudut ekonomi begitulah yang sedang berlaku. Kita tak buat pinjaman duit kat luar negara, ya, tapi kita pakai duit yang ada dalam negara kita. Sama jugalah, hanya bezanya bijaklah, tapi jangka masa pendek, tidak pada jangka masa panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa asmat. Nanti kita keluar juga, tuan-tuan, kita akan keluar juga selepas sebulan, mungkin tambah sebulan lagi, kan? Mungkin tambah sebulan lagi sampai bila, kan? Dia tak akan mungkin berterusan. Dia tidak mungkin akan berterusan sebab ekonomi negara pasti akan lumpuh. Ekonomi negara pasti lemah. Dan siapa yang akan menerajui kepimpinan negara selepas tu akan pasti terasa. Pasti akan terasa. Mungkin duit yang masih ada ini mampu untuk menampung. Tentu ada jangka hayat. Setiap makhluk ada jangka hayat. Duit negara pasti ada jangka hayat. Kalau dengan ekonomi yang sangat terhad ini, kan, dengan ekonomi yang sangat terbatas, duit negara boleh dimanfaatkan berapa lama lagi, kan? Setahun, kan? 5-6 bulan, kan? Berapa lama? Dia ada jangka hayat. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau ini secara berterusan, dia tidak akan menghapuskan COVID-19, tak akan sama sekali, tidak akan mungkin. Tak akan mungkin. Dan KKM sebab dia sains, dia nampak bahawa inilah jalan dia, ni jalan dia, kan? Kena masuk rumah balik, kan? Keluar balik, kena masuk balik rumah. Macam tu je cara dia. Itu KKM. Tapi orang-orang kepakaran ni bukan hanya ada pada KKM. Ada banyak orang, ada banyak manusia yang lebih pakar, ada kepakaran. Harus duduk sama, dan harus memerlukan. Sebab tu ulama-ulama harus dipanggil bersama, kan, untuk memberi pendapat mereka. Tidak semestinya mereka yang yang mempunyai kedudukan, yang dalam kumpulan yang diiktiraf, ada banyak, kan? Panggil mereka. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi mereka di kalangan orang-orang alim, mereka dikenali. Panggillah supaya mereka diberi peluang untuk beri pendapat. Kita dengar pendapat orang-orang alim. Orang alim tak semesti bekerja. Orang alim tak semesti duduk dalam jemaah mufti, jemaah yang dibenarkan untuk jatuhkan hukum. Mereka mungkin orang alim tapi tak pernah bekerja, kan? Di kalangan orang-orang alim, di kalangan orang-orang warak, mereka kenal, mereka menghormati satu sama lain, mereka tahu, kan? Panggillah, kan? Dah dengar banyak pendapat dah sekarang, kan? Dah mula keluar banyak pendapat. Baguslah, ustaz-ustaz dah mula bersuara. Alhamdulillah. Kita bersuara kerana Allah SWT, kan? Makhluk mungkin tak suka kita, netizen mungkin tak minat kat kita, mungkin tak gembira dengan apa yang kita kata, tapi wallahi kerana Allah, kerana Nabi SAW, kita kena bicara, kan? Kita tak perlu takut pada makhluk. Apa yang kita bicara, adakah salah kalau kita kata, kan, kembali ke masjid? Adakah salah? Mufti dah keluar pendapat, tak salah kita bagi pendapat sebab orang lain juga belajar juga, orang lain juga mempunyai pengetahuan yang tinggi juga, hanya mereka tak jadi mufti sebab jawatan tu satu je. Itu bukan makna mufti paling pandai. Kena faham tu. Ada lebih banyak orang yang juga warak, yang alim, yang tidak diberi kedudukan, dan itu tak ada halangan pada mereka untuk bagi pendapat. Melalui secara peribadi saya merujuk kepada mereka-mereka yang alim. Itulah pendapat yang saya nak kongsikan pada hari ini. Apa yang berlaku pada COVID, apa yang berlaku pada negara kita tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Malah ekonomi negara kita makin teruk, makin buruk, makin memburuk. Negeri Melaka sendiri, kan, pendapatan negeri Melaka apa ada? Cukai dan juga pelancongan. Pelancongan di Melaka dah makin merundum. Melaka apa ada? Dia tak ada biji timah, dia tak ada getah, dia tak ada kelapa sawit.
Melaka ada apa? Melaka tak ada apa. Melaka hanya ada pendapatan yang paling besar ialah cukai. Cukai yang dipungut oleh kerajaan. Kalau ekonomi semakin merundum, cukai apa yang nak bayar? Nombor dua ialah pelancongan. Kalau semua negeri dah PKP, kan, negara luar tak boleh masuk, kan. Okay, kita ambil negara dalam Malaysia saja cukup, kan. Bila Selangor lockdown, Melaka pun lockdown sama sebenarnya dari sudut pelancongan. Bila negeri Selangor lockdown, Melaka juga lockdown dari sudut pelancongan. Habis, kan. Walaupun negeri Melaka mempunyai negeri pemerintah yang berbeza, satu pembangkang satu kerajaan, tapi dalam konteks ekonomi kita perlukan sesama lain. Tak ada blok pemerintah atau pembangkang, sama je sebenarnya. Bila kita pergi kedai mana kita tanya, kau pembangkang ke kau kerajaan? Tak ada, kita beli sebab dia paling murah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dari sudut ekonomi kita dah merundum, kan. Percayalah duit kita makin susut, bukan makin banyak. Belanjawan yang berlaku pada hari Jumaat itu, kan. Percayalah, kan. Seronok, memang seronok. Duit kita makin merosot. Ekonomi tak berjalan macam mana bulan pendapatan ada. Takkan kita ada toyol pula. Takkan kita piara toyol, jin pula, kan. Kita makin merosot. Percayalah, kan. Kembali kepada agama, kan. Kita kembali pada agama. Allah Samad wa Asmad. Apa Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 45, kan. Surah Al-Baqarah ayat 45. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat, kan. Sebab tu semua umat manusia, khususnya umat Islam, kan, kembali kepada ayat-ayat Quran, kembali kepada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbala, banyak sangat berbala lah. Banyak benda yang bergaduh-gaduh, kan. Kita banyak berbala lah. Dalam keadaan musibah, kenapa berbala? Kita banyak masalah, kenapa nak berbala, kan? Allah Masya Allah. Bila orang atas berbalah, ini dah jadi daripada rakyat, kan. Bukan semua orang senang, kan. Bagi saya lebih banyak orang susah lebih senang. Semua benda yang telah telah terkesan dengan apa yang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Allah yang suruh, bukan kita, bukan ulama, bukan ustaz. Allah yang kata, kan. Nabi sampaikan kepada sahabat. Nabi sendiri pun ketika diuji dengan musibah, dengan bala, dengan bencana, Nabi sendiri pun cari Allah SWT, dan Nabi solat. Allah SWT dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan solat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Solat, kan. Maka kempen solat tu mesti diwujudkan. Ajak umat Islam solat. Solat ini adalah satu formula, satu ubat yang paling mujarab untuk keluarkan masyarakat daripada masalah paling teruk ni. Sebenarnya COVID-19 ni, dia punya cerita tu lebih besar daripada apa yang sedang berlaku, kan. Dia punya ketakutan tu lebih besar daripada apa yang benar-benar sedang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketakutan yang kita sedang lalui ini lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang sebenar-benarnya yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketakutan kita terlalu tinggi. Akhirnya semua orang kena duduk dalam rumah, kan. Subhanallah. Apa nak buat selepas ni? Ada apa jalan ni? Kita putuskan rangkaian ni. Itu yang diiklankan oleh KKM. Kita putuskan rantaian. Kita putuskan rantaian. Berapa kali kita boleh putuskan rantaian? Dan adakah kita boleh jamin manusia akan kekal macam ni? Kan? Selepas sebulan manusia akan keluar balik. Betul tak? Selepas sebulan manusia akan keluar balik. Kan? Mereka akan pergi, habis saja sebulan tu mereka akan pergi melancong. Bukan pergi masjid, kan? Seperti yang berlaku pada bulan 6 itu, kan? Bulan 5 bulan 6. Bulan 6 habis PKP yang terakhir bulan 6, kan? Lepas raya, lebih kurang bulan 5 bulan 6 lah, kan? Apa yang berlaku? Industri pelancongan bergebut-gebut, kan, menawarkan package yang, tapi imam-imam, ustaz-ustaz tak ada buat package masjid, kan? Allah salli ala wa ala Muhammad. Mereka berebut tawarkan package pelancongan yang menarik. Jadi manusia ni bila terkungkung dia ingat Allah, tapi bila terlepas dia lupa Allah SWT. Kempen mengajak orang kembali pada Allah SWT ni kena berterusan. Dakwah kita kena lebih kuat. Kalau businessman promosikan produk mereka, kan, dengan gigih untuk memastikan perniagaan mereka tidak terpupus, tak terhapus, tak terlupus, maka kita sebagai pendakwah kena lebih giat, lebih mantap, lebih gigih berdakwah secara berterusan untuk bawa orang kembali kepada Allah SWT. Itu kena buat. Orang suka tak suka itu peduli, kan. Kerja kita memang orang tak suka. Kerja kita buat orang pergi masjid, orang tak suka. Macam-macam lah dia punya bahasa, kutuk, bantai kita, caci. Biarkanlah, kan. Tugas kita bukan nak fikir makhluk. Tugas kita nak fikir apa Allah kata. Alah, kau cakap masjid kau bukan pergi. Itu biasa kita dengar. Alah, kalau masjid buka berapa orang? Masjid buka pun berapa orang? Kalau masjid tutup langsung tak ada orang. Itu kena pakai otak tu, kan. Bila masjid buka tak ada orang, alah, berapa orang ni datang, 5-6 orang.
5-6 orang datang itu lebih baik, sebab itu membuka kasih sayang Allah daripada masjid tutup seorang tak dapat datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Kempen, usaha, dakwah. Kalau dari sisi sudut bisnes, kita kata promosi. Dari sisi sudut agama, kita kata dakwah. Dakwah kena berjalan secara berterusan 24 jam tanpa henti untuk bawa orang dekat dengan Allah SWT. Nak dekat dengan Allah, mesti pergi masjid. Tak ada pilihan. Nampak? Tapi hari ini masjid tutup. Alhamdulillah, Melaka bijak sikit. Terima kasih Mufti Negeri Melaka. Anda memang terbaik. Alhamdulillah. Kan? Atas sebab anda benarkan majlis agama berjalan, kuliah-kuliah berjalan, kuliah subuh berjalan, kuliah maghrib berjalan. Alhamdulillah. Kan? Sebab Mufti dia tahu, sepatutnya dia tahu, kan? Jangan kerana COVID kita hilang masjid, kan? Jangan COVID kita tak pergi majlis ilmu. Majlis ilmu ni penting. Majlis ilmu ini penting untuk mengekalkan pandangan Allah ke atas kita, kan? Kalau tak ada majlis ilmu, macam mana? Pandangan apa yang kita cari? Kalau tak ada majlis ilmu, masjid pun tutup, majlis ilmu pun tak ada, kan? Solat pun 2-3 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Belum tentu warak, belum tentu alim. Ahli jatuh kuasa masjid, belum tentu Allah terima solat dia. Berapa ramai orang yang alim, berapa ramai orang yang warak, berapa ramai orang yang mempunyai akidah yang lebih power, takwah yang mantap, tapi dinafikan pergi masjid. Kena faham tu, kan? Ahli jatuh kuasa masjid tak semestinya orang yang paling bertakwa. Kita tak boleh nilai, kita pun tak tahu siapa yang bertakwa. Satu, kita benarkan semua orang pergi masjid. Mudah-mudahan ada antara mereka yang benar-benar beriman pada Allah SWT, yang doa mereka menjadi asbab seluruh penduduk negara diberi rahmat, diberi pertolongan oleh Allah SWT. Nampak tak? Satu, saya kata pada tim saya, banyak kali saya kata, kan? Malaysia kena belajar. Jangan kita khianat pada agama ni. Pemimpin negara kena bijak, kan? Kita hadkan orang Malaysia saja boleh pergi masjid. Orang negara pendatang tak pergi masjid. Nampak tak? Sekali lagi datang PKP. Nak salahkan siapa? Nampak tak? Jangan kita fikir bahawa buru-buru kasar yang mesti ngumpul tepi jalan tu, kan? Saya dah jumpa berulang kali, bukan gurau-gurau ni. Orang yang mesti ngumpul tepi jalan kat sampah tu, kadang-kadang mereka ni daripada Bangladesh 30 tusuk. Kan? Dia bukan gurau. Mesti ngumpul tepi jalan, tapi Bangladesh tu 30 tusuk, tuan-tuan, syahadah. Sampai negara mereka susah. Mereka datang ni bukan mereka sampah, walaupun mereka angkat sampah. Nampak tak? Mereka walaupun angkat sampah, mereka tak sampah. Yang sampah tu kita. Kita dibenar pergi masjid, tak pergi. Tapi mereka dinafikan hak untuk pergi masjid. Sedangkan mereka adalah orang yang paling banyak pergi masjid. Ini bukan gurau lah. Ini fakta. Sekarang ni PKP berlaku lagi. Nak salahkan siapa? Disalahkan dia. Formula-formula yang kita guna sebenarnya tak begitu berkesan. Dan saya tak nak cakap lah, fikir pakai otak sendirilah. Nampak tak? Kita masjid, takut benar Bangladesh masuk masjid. Mereka juga umat Muhammad. Kita nafikan hak orang India. Yang Islam ni, orang India Islam ni, mereka datang kat negara kita, Bangladesh, Pakistan. Mereka ni warak, tuan-tuan. Banyak yang alim, banyak yang zikir jaga. Sampai mesti rumput tu zikir, kan? Mesti rumput tu berhenti sekejap solat. Budak kita suruh depan mata pun tak nak solat. Madrasah kita pulun tau nak ajak budak-budak solat. Ni mesti rumput. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sekejap, ambil semayang. Semayang kat tepi jalan. Semayang kat tepi rumput. Semayang di ruang-ruang yang ada, yang melayakkan mereka untuk solat. Subhanallah. Dan orang macam ni lah kita nafikan hak mereka pergi masjid. Bukan calang-calang. Sebab kadang-kadang ada para habaib, kan? Daripada luar, kan? Keturunan Nabi SAW, mereka para habaib. Saya borak bersedih dengan mereka-mereka ni. Tak boleh pergi masjid. Abang, tak boleh pergi masjid abang, kan? Sebab kita Bangladesh. Sedihlah bang. Jumaat sudah lama tak boleh semayang. Kita orang Bangladesh tak boleh pergi semayang lah bang. Oh lama, saya minta maaf lah, saya minta maaf. Kan, kesian lah, tak apa. Borak. You Bangladesh, buat apa sana? Susah lah bang, duduk sana banyak susah. Kan, saya dulu kan belajar pondok. Kan, itu orang tua suruh belajar pondok, saya belajar pondok abang. Sampai habis 30 juzuk. Itu lepas tu saya ambil syahadah. Kemudian saya belajar itu kitab. Sampai habis abang, 7 tahun saya belajar kitab. Kemudian keluarga susah bang. Saya mau cari makan pun susah. Kawan-kawan satu kampung sudah kata Malaysia itu bagus, negara yang bagus, rezekinya bagus. Maka saya datanglah bang. Susah bang, saya mesur rumput ini pun alhamdulillah bang. Saya tinggalkan RM100 saja bang. Lain semua saya hantar ke negara saya. RM100 saja bang, cukup alhamdulillah. Orang macam ni 30 juz syahadah, belajar kitab, tak boleh pergi masjid. Nampak tak? Budak-budak kita Quran pun tak baca, zikir pun tak buat. Nampak tak? Pergi masjid, duduk sembahyang Jumaat, duduk kat belakang borak. Nampak tak? Kan? Yang tua-tua duduk sandar dinding tidur. Nampak tak? Pakai mask lagi lah dahsyat. Dah tutup mulut tak nampak. Tengah-tengah. Ini benar-benar. Kita kena belajarlah tuan-tuan. Ini semua mungkin kemurkaan Allah. Tak kisahlah saintis kata gelombang ke berapa pun. Apa ada hal dengan gelombang? Kita anak nelayan, saya duduk tepi laut. Anak nelayan apa hal pada gelombang? Kalau tahu ada cabaran, mereka tak gentar sedikit pun.
Kita kena hadapi, kata norma baru. Kan? Tapi kita tak kembali pada Islam. Kan? Norma saja baru, tapi kehidupan kita tetap sama. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita lorang nak kluster sana, kluster sini, kluster saja kita ada. Nampak tak? Jadi semakin orang takut. Kluster. Nampak tak? Jadi orang bercakap, alah Pak Din jangan banyak cakap, pergi masjid kan ada kluster. Peduli apa kalau pergi masjid ada kluster? Tidakkah kamu berbangga pergi masjid? Kan dah cek kepala otak, dah cek. Dan suhu badan dah cek. Dan apa lagi nak? Nampak tak? Belum pernah jadi semua SOP dah buat. Benarkan orang pergi masjid. Dan jarak sosial. Saya secara peribadi memang tak setuju. Tapi saya siapa? Kan? Pertanyaan saya tak penting. Jawapan saya tak penting. Tapi pemimpin-pemimpin negara harus fikir. Sampai bila nak macam ni? Nak ulang-ulang sebulan. Okey, sebulan fine. Orang Selangor dah berapa lama dah? Sambung lagi. Nampak tak? Sambung lagi. Nampak? Kita cakap senang. Orang yang meniaga, orang yang betul-betul susah. Saya baca semua komen-komen manusia yang dalam pelbagai isu kan, bab ekonomi ni. Sebenarnya ada orang memang betul-betul butuh duit. Memang betul-betul butuh duit. Memang betul-betul butuh duit. Kan? Akaun 10,000. Senang je lah bagi saya yang cadangkan pemimpin kerajaan juga. Yang tak bagi PM. Mereka ni semua sama. Kan? Mereka bermain dengan politik. Masing-masing nak dapatkan sokongan rakyat. Bukan benar-benar berjiwa rakyat. Tidak. Hakikatnya KBSP duit tu dimanfaatkan untuk bantu negara untuk buat pusing modal. Nampak tak duit tu pusingan modal. Duit tu diperlukan. Kalau bagi sekaligus, duit tu akan hilang banyak. Nampak tak kalau kerajaan keluarkan setiap bulan 500, katakan lebih kurang 100 juta ataupun 50 juta dikeluarkan setiap bulan. 50 juta tu akan datang balik melalui bayaran oleh pihak majikan, datang balik macam tu. Faham tak? Dia pusing tu. Tapi kalau sekaligus keluar berapa bilion, 1.5 bilion keluar, kerajaan nak dapat balik payah, lambat. Itu dari sisi ekonomi yang saya faham. Yang saya bodoh belajar kat universiti tu, itu yang saya faham. Nampak tak? Sekali keluar nak dapat balik, dia akan merencatkan ekonomi negara. Sebab negara memang betul-betul tak ada duit. Memang kurang duit. Kalau betul tu tak ada duit tu mungkin tidak. Ada duit tapi sangat-sangat tipis. Kena belanja berhemah. Dulu kita dah salah guna, kan? Bangunkan sana, bangun sini, bangunan tak patut pun kita bangun, kan? Bangunan boleh pakai tak nak, pemimpin baru kan? Dia bangunkan yang baru, yang pemimpin lama bangunkan bangunan tu terbiar. Sebagai pemimpin aku nak bangunkan bangunan baru pula. Itu sifat-sifat tamak, sifat-sifat loba, sifat-sifat kurang ajar mereka dulu. Hari ni dah faham kan? Dulu ada banyak peruntukan kita tak manfaatkan. Banyak mereka yang tak ditangkap pun, yang salah gunakan duit. Bebas kaya raya, 7 keturunan kaya. 7 keturunan kaya bermakna 7 keturunan kena maki amun dengan rakyat. Faham ke faham? Dan memang susah. Kan? Kau ngap apa jual kari pap tu nak dapatkan, ya Allah berpanas tau. Kan? Kau sebut Makcik Lima, Makcik Sembo, Makcik Sum, semua kau sebut. Kan? Mereka benar-benar susah. Bukan gura-gura ni, benar-benar susah. Air semua benda kena tutup. Apa benda ni? Kan? Semua benda kena tutup. Masjid tutup, madrasah tutup. Kan? Saya tak ada masalah kalau sekolah tutup. Kan? Tapi orang belajar. Saya cakap pada tim saya, ustaz-ustaz telefon saya, banyak ustaz telefon saya. Pak Riz, macam mana Pak Riz? Kita kat Melaka, madrasah kena tutup macam mana? Saya kata, inilah kehidupan. Kalau nak tahu kehidupan zaman penjajah, macam inilah keadaan dia. Bila kita madrasah dia arahkan tutup. Kita nak bangunkan Quran. Kita nak ajar anak bangsa kita Quran. Kalau ikut Kementerian Pendidikan lagi hancur. Kan? Sekolah akan dimulakan balik pada 8 bulan Mac. 8 bulan 3. 8 bulan 3 bermakna madrasah tak pernah orang sebut. Kita ni bergantung betul apa yang dikata oleh Kementerian Pendidikan. Menteri Agama tak ada buat press conference, tak bagi tahu apa sebenarnya, apa macam mana kedudukan nasib untung nasib madrasah ni macam mana sebagainya. Sebab madrasah tak sama macam sekolah. Kita bukan sekolah asrama penuh. Sekolah pun duduk asrama, tak sama macam budak sekolah asrama. Kan? Kita pegang Quran. Orang pegang Quran apa musibah kita nak takut? Orang pegang Quran apa musibah nak takut? Nampak? Orang pegang Quran takut musibah ke? Orang pegang Quran batati Pak Riz, duduk rumah pun kena batati bro. Nampak tak? Semua tempat kena batati. Adakah duduk madrasah kita benarkan pelajar terdedah dengan maksiat, terdedah dengan musibah dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sedaya upaya nak buat yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Manusia pegang kluster tabligh tu sambil bila? Kluster tabligh tu sambil bila? Nak wujudkan kluster, macam-macam kluster boleh buat tahu. Dan itu pemimpin balik bersabar boleh buat kluster. Tapi tak nak pasal pemimpin tu kuasa mereka paling besar. Nampak tak? Kalau tak ada banyak pemimpin kan? Berapa banyak pemimpin yang diminta kurantin kat rumah, kenapa tak lancarkan jadi kluster pemimpin betul lah. Tak kisah pemangkang dengan kerajaan sama je haram betul. Nampak tak? Kan? Jadi bila dah ada kluster tabligh, orang tabligh pun jadi was-was, jadi tak takut kan, terlalu berhati-hati. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Apa agenda sebenarnya?